Hai dan Assalamualaikum kepada semua murid-murid. Okey, kita sambung lagi kita punya PDPR berkaitan tajuk perimeter. Kali ni kita akan belajar bagaimana caranya awak boleh menganggarkan perimeter sesuatu objek dengan tepat. Okey, anggar dengan tepat. Anggar ni maksudnya awak buat jangkaan. Okey, awak rasa-rasa berapa dia punya ukur keliling. Macam tu. Okey, bukanlah awak ukur dengan menggunakan pembaris. Okey, ataupun dengan menggunakan benang sebagaimana yang kita buat minggu lepas. Minggu lepas kita belajar cara mengukur perimeter. Kita gunakan dua radas ini untuk mengukur perimeter. Tapi hari ini kita akan pakai ni apa ni? Ini adalah kertas graf. Dan kita akan belajar bagaimana dengan menggunakan kertas graf ni kita boleh menganggarkan berapakah perimeter sesuatu objek. Okay, dalam kes sekarang ni, apakah perimeter untuk kalkulator cikgu? Macam mana kita nak buat? Macam mana anggaran perimeter ni sebenarnya dibuat? Okey, mula-mula macam cikgu cakap tadi, syarat yang pertama awak mesti ada kertas graf ataupun apa sahaja kertas yang bergrid mesti ada. Okey, kemudian awak letakkan objek itu di atasnya dan awak surihkan. Okey, apa maksud surih? Surih itu maksudnya awak ikut dengan menggunakan pensel di sekeliling objek tu. Okey, awak surih. Okey, nampak tak cikgu punya hasil surihan? Kalau tak nampak, cikgu akan pekatkan dia pakai marker pen. Okey, ini adalah hasil surihan cikgu untuk cikgu punya ukur keliling kalkulator. Okey, cikgu akan ikut. Cikgu nak awak pun cari kertas graf dekat rumah dan awak buat benda yang sama. Okey, awak surih apa sahaja pun tak kisah. Kalkulator ke ataupun kalau awak ada apa yang awak nak surih pembaris awak sendiri ke ataupun awak pergi luar awak petik daun, awak ambil penanda buku pun boleh. Okey, macam contoh yang dia bagi dalam buku teks ni, dia surih daun dan juga penanda buku. Okey, so cikgu tak ada daun, cikgu tak ada penanda buku je, cikgu surih kalkulator cikgu sendiri. So berdasarkan surihan ini, macam mana caranya untuk cikgu menganggarkan perimeter kalkulator cikgu? Macam mana? Okey, first kita kena tahu berapakah nilai ukuran untuk setiap grid ni. Okey, nampak tak kertas graf cikgu ni ada kotak yang bersaiz besar, ada kotak bersaiz sederhana dan ada yang paling kecil. Okey, jom kita perhatikan setiap satu. Okey, kita mulakan dengan saiz besar. Okey, yang bersaiz besar maksudnya yang bentuknya begini. Yang ini. Ini maksud cikgu segi empat sama yang bersaiz besar. Okey, ini saiz sederhana. Segi empat sama, saiz sederhana. Okey, dan ini adalah saiz kecil. Segi empat sama bersaiz kecil. Okey, bila kita pakai segi empat sama ni, kita tahu setiap sisi dia adalah sama panjang. Kan? Okey, kita start dengan sisi untuk segi empat sama yang paling besar. Okey, berapa rasa-rasanya dia punya nilai sisi? Nilai sisinya adalah 2 cm. Maksudnya bila di sini 2 cm, di sini pun 2 cm. Okey, macam mana pula dengan segi empat sama yang sederhana ni? Okey, nilainya adalah 1 cm. Jadi setiap sisi juga adalah 1 cm. Untuk yang kecil ni macam mana? Kecil ni, kecilnya. Okey, untuk yang kecil ni nilai dia lebih kurang 0.2 cm. Okey, 0.2 cm untuk setiap sisi. Okey, jadi terpulang pada awak sama ada awak nak gunakan segi empat sama yang paling besar ataupun yang sederhana ataupun yang paling kecil. Selalunya kita tak akan pakai yang paling kecil ni sebab terlalu kecil. Okey, jadi kita akan buat mistakes, kita akan buat kesilapan. Okey, akan ada ralat. Biasanya kita akan pakai yang sederhana ataupun yang paling besar bergantung pada soalan. Okey, soalan akan bagi dekat awak berapa dia punya ukuran grid yang perlu awak guna.
Okey, untuk cikgu punya kalkulator, cikgu akan pakai yang sederhana sebab lebih mudah untuk cikgu kira 1 cm 1 cm. Okey, apa maksudnya 1 cm 1 cm ini? Okey, cikgu akan tandakan setiap garisan okey yang melalui penuh daripada hujung. Tengok, perhatikan. Ini adalah bentuk segi empat sama sederhana, betul? Okey. Yang garisan yang melalui daripada hujung kiri sampai hujung kanan ini, cikgu akan kira dia sebagai 1 cm. Dan cikgu akan buat untuk setiap laluan surehan cikgu ni. So, ni 1 cm. Jadi, di sini pun 1 cm, 1 cm, 1 cm. Okay, nampak Nampak tak yang cikgu tanda ni semuanya? Okey, dia adalah panjang untuk kotak 1 cm. Tapi cikgu tak surihlah kotaknya. Cikgu cuma tandakan sahaja. Okey, so ni 1 cm. 1, 1, 1. Buat untuk semua. Okey, yang ni kita tinggal. Yang ni kita tinggal. Nampak tak? Dia tak habis. Okey, yang ni kotak dia di sini. Okey, cuba perhatikan. Dia ambil separuh di sebelah tepi. Jadi, bila separuh daripada 1 cm, dia adalah 0.5 cm. Okey, kemudian ada separuh lagi dekat bahagian bucu sini. Jadi, di sini pun 0.5 cm. Okey, jadi di sini 0.5 cm juga. Okey, 0.5 tambah 0.5 akan ada 1 cm. Okey, jadi sini 1, 1, 1, 1. Okey, cikgu tanda. Ni sekali lagi kita jumpa bucu. Okey, sama macam bucu tadi, dia separuh-separuh. Jadi satu bucu ni kita kira 1 cm. Okey, then 1, okay, 1 cm lagi macam biasa. Tanda Okey, siapa yang tak reti nak tanda terus, cikgu nak dia buat kotak-kotak macam ni. Okey, buat kotak-kotak, setiap satu kotak tu tandakan sebagai 1 cm. Okey, yang sini, kotak yang ini, nampak tak? Dia cuma lalu separuh sahaja. Separuh sahaja. Jadi, di sini adalah 0.5. Okey, kita tak boleh kata dia sebagai 1 cm. Kita kata dia sebagai 0.5 sebab dia lalu separuh. Okey, yang ni, nampak? Dia dah lalu penuh. Okey, so ni satu balik. Okey, and then yang sini, macam ni untuk bucu yang sini. Nampak dia lalu separuh di bawah, kemudian naik separuh lagi di atas. So, separuh tambah separuh, sini adalah 1 cm penuh. Okey, jadi untuk anggaran perimeter, cikgu akan tuliskan di bahagian dalam. Okey, bahagian dalam ni. Cikgu takut tembus. Okey, sini kita tulis dia anggaran. Okey, anggaran perimeter. Okey, cikgu akan tambahkan semua yang cikgu dah tanda ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cikgu start pada mana ni? Tandakan titik start nanti jadi macam cikgu lupa mana start. Okey, ni cikgu start, cikgu tandakan sebagai X. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45 campur 0.5. So, cikgu akan dapat 45.5 cm. Ini adalah anggaran. Okey, berdasarkan surihan cikgu pada kertas skrip ataupun kertas graf. Okey, kemudian kita akan bandingkan dengan ukuran sebenar. Untuk ukuran sebenar, cikgu kena letak pembaris. Okey, untuk cikgu buat ukuran sebenar kalkulator cikgu. So, cikgu start pada hujung ke hujung. Okey, ini bacaan dia 15. Okey, sini atas. Kemudian di sini jadi lebih kurang 15.2. Okey, panjangnya 15.2. Cikgu tulis 15.2 tambah. Okey, kemudian di sini pula berapa ni? 7.5. So, tambah 7.5 tambah 75 pula. Alamak, 15.2 tambah 7.5 tambah. Okey, yang ni mestilah sama panjang dengan belah sini kan. Jadi sini pun 15.2
Okey, tambah lagi sekali 7.5. So, yang sebenar, ukuran sebenar dia adalah 45.4. Nampak tak? Takut gelap sikit je ni. Okey, 45.4 Jadi cikgu tulis sini ukuran sebenar dengan menggunakan pembaris tadi. Okey, ukuran sebenar adalah 45.4 cm. Nampak tak cikgu punya anggaran dengan cikgu punya ukuran sebenar ni tak jauh beza dia. Cikgu buat anggaran tadi 45.5, ukuran sebenar 45.4. Jadi macam ni cikgu tahu benda ni tak jauh beza dia. Macam ni cikgu nak confirmkan. Okey, cikgu boleh buat dia punya kiraan peratusan ralat. Okey, kita boleh buat kiraan peratusan ralat ataupun peratusan ketepatan. Yang itu awak boleh tengok pada muka surat belakang, muka surat 228. Okey, muka surat 228. Nampak tak kat sini dia tulis peratusan ralat adalah sama dengan beza antara nilai anggaran dengan nilai sebenar per nilai sebenar darab 100. Okey, maksudnya cikgu akan cari beza dulu. Okey, so cikgu kirakan bezanya. Okey, bezanya adalah 45.5. Cikgu kena tolak dengan 45.4. Okey, yang cikgu buat anggaran tolak ukuran sebenar, cikgu akan dapat beza dia. Okey, so 45.5 tolak 45.4 tadi, cikgu akan dapat 0.1. So bezanya cuma 0.1 sahaja. Okey, daripada situ cikgu perkan dengan nilai sebenar darab 100, cikgu akan tahu berapa peratusan ralat cikgu. Ralat tu adalah kesilapan. Okey, maksud ralat ni adalah silap. Kalau kesilapan kita peratusannya kecil, maksudnya kita punya anggaran tu G2. G2 maksudnya anggaran kita boleh dikatakan sebagai menghampiri ukuran sebenar, tepat. Okey, so cikgu akan kira menggunakan marker merah. Okey, jadi kalau kita nak tahu peratus ralat, okey, peratus ralat sama dengan kita ambil dia punya beza ini perkan dengan dia punya ukuran yang sebenar 45.4 darab 100. Dan kita dapat dia punya peratus. Okey, so 0.1 jawapan kita 0.1 bahagi 45.4. 45.4. Okey, and then darab dengan 100. Darab 100. Nampak tak? Kita dapat peratus kita 0.22%. 0.22%. Jadi nilai 0.22% ni sangat kecil. Bila sangat kecil, maksudnya cikgu punya anggaran sangat hampir dengan ukuran sebenar. Okey, nampak peratus sangat kecil. Kenapa cikgu kata sangat kecil? Sebab ni tak sampai 1% pun. 0.22%. Tak sampai pun 1%. Jadi dia punya ralat kecil sangat. Silap dia sikit sangat. Bila silap dia sikit, so kita boleh kata yang cikgu punya pengiraan ini adalah G2. Okey, G2 kerana ianya hampir dengan bacaan ataupun ukuran yang sebenar. Itulah sebenarnya apa yang kita nak belajar hari ini. Latihan yang kita nak buat hari ini, iaitu tentang menganggarkan perimeter. Okey, so cikgu ulang balik apa yang dimaksudkan dengan menganggar perimeter. Menganggar perimeter maksudnya awak buat jangkaan perimeter. Awak tak gunakan radas untuk mengukur, awak tak guna pembaris, awak tak guna benang. Awak cuma letakkan objek berkenaan di atas kertas graf. Okey, kemudian awak surih. Okey, daripada surihan itu awak kirakan dia punya perimeter dengan menggunakan grid graph itu. Okey, cikgu ada kenalkan tadi ada 3 jenis grid graph, sama ada dalam bentuk segi 4 sama yang besar, iaitu nilainya 2 cm setiap panjang sisi, ataupun segi 4 sama yang sederhana 1 cm setiap panjang sisi, ataupun segi 4 sama yang paling kecil ni lah 0.2 cm. Selalu yang paling kecil ni kita tak pakai. Kita pakai yang sederhana ataupun besar. Untuk surihan cikgu, cikgu pakai grid yang sederhana sebab cikgu mudah nak kira. Panjangnya 1 cm, tingginya pun 1 cm. Jadi cikgu tandakan setiap 1 cm, okey, setiap bentuk segi 4 sama, okey, yang berjaya direntasi oleh surihan cikgu ni, cikgu tandakan dia sebagai 1 cm. So, bila cikgu tambahkan semua, cikgu dapat 45.5 cm. Kemudian, cikgu buat ukuran sebenar. Cikgu buat ukuran sebenar tadi pakai apa? Pakai pembaris.
Okey, cikgu buat ukuran sebenar pakai pembaris. Cikgu dapati kalkulator cikgu ukurannya, perimeternya adalah 45.4. Kemudian cikgu kirakan beza. Okey, anggaran cikgu tolakkan ukuran sebenar. Cikgu dapat bezanya cuma 0.1 cm sahaja. Okey, daripada perbezaan ini, cikgu boleh kenal pasti berapakah cikgu punya peratus ralat ataupun berapakah peratus silapnya cikgu menganggar ni berbanding ukuran yang sebenar. So, cara nak mengira peratus ralat itu, okey, cikgu ambil beza, cikgu bahagikan dengan ukuran yang sebenar, cikgu darabkan dengan 100. Jadi, cikgu terus dapat peratus ralat tu 0.22%. Okey, 0.22%. Nilai terlalu kecil, tak sampai 1%. Bermaksud, cikgu punya anggaran adalah G2. Maksud G2 adalah anggaran cikgu ini sangat hampir dengan ukuran yang sebenar. Okey? So, boleh faham tak yang tu? Kalau tak faham, awak ulang banyak-banyak kali video. Dan kalau awak faham, cikgu nak awak buat surihan awak sendiri di atas kertas graf. Okey, cari kertas graf, pergi beli kejap. Okey, dapatkan kertas graf. Kemudian cikgu nak awak surih sesuatu di atas kertas graf dan cuba dapatkan dia punya anggaran perimeter, ukuran sebenar, cari beza dan kirakan ralat dan submit pada cikgu secara personal. Okey, cikgu nak tengok. Cikgu tak nak awak ikut cikgu punya. Ini kalkulator cikgu. Cikgu nak awak buat sendiri, awak surih sendiri kalkulator awak. Okey, boleh Okey, jadi sekarang kita akan tengok latih diri 10.1b. Awak tengok pada buku teks muka surat 228. Okey, latih diri ni duduk kat tengah-tengah muka surat tu. So, perhatikan. Awak ada dua option sekarang. Sama ada awak nak fotostick dan tampal kedua-dua gambar rajah ni. Ataupun awak nak tekap. Okey, tahu kan tekap tu cara dia macam mana? Awak ambil awak punya kertas buku tu, awak letak kat atas gambar rajah buku teks awak tu, setelah awak ikut. Okey. Gambar rajah ni untuk cikgu punya video, cikgu ambil daripada buku teks digital. Buku teks yang online tu kan. So, dia punya saiz gambar rajah dia tak sama tau macam buku teks. Jadi, cikgu punya nilai sebenar, ukuran sebenar nanti akan ada berbeza sedikit dengan buku teks. Cikgu nak awak ukur ikut saiz yang buku teks punya. Kalau awak punya jawapan sama sebiji macam cikgu, cikgu tahu awak tak usaha sendiri. Awak copy aja daripada cikgu punya buku. Awak kena buat guna buku teks sebab cikgu punya gambar rajah ini, okey, dia lebih besar berbanding dengan saiz gambar rajah dalam buku teks awak. Jadi, dia akan mempengaruhi cikgu punya ukuran sebenar. Kejap lagi Okey, so kita akan start. Kita akan tengok apa yang soalan ni nak dan kita akan buat satu persatu. Okey, so kita mula dengan dia kata anggarkan. Cikgu dah highlight dulu. Anggarkan perimeter bagi setiap bentuk yang berikut. So, first dia suruh awak buat anggaran. Okey, seterusnya ukur perimeter bentuk tersebut dengan pembaris atau benang. Mula-mula anggar, lepas tu dia suruh ukur. Okey, ukur sama ada dengan pembaris atau benang. Okey, and then kita kena nilaikan ketepatan anggaran. Yang tu kita akan pakai peratus ralat yang kita dah belajar tadi. So, kita akan kira satu-satu. Mula-mula cikgu nak awak buat anggaran. Okay, tadi cikgu dah agar. Cikgu dah ajar macam mana nak anggar. Okey, perimeter dia. Jadi, kita buatlah anggaran dia sekarang. Kita tengok grid dia. Awak perhatikan kat sini. Setiap satu segi empat ni, okey, dia punya panjang sisi dia adalah 1 cm. Jadi, setiap garisan yang sama panjang dengan sisi segi empat ni, kita akan kira dia sebagai 1 cm. So, kita akan tanda yang itulah. Kita buat yang simple dulu. Kita start dengan garisan yang ni. Nampak? Dia penuh dekat 1 segi empat, garisan merah. Jadi, ini 1 cm. Okey, lagi apa lagi yang ada? Yang belok-belok ni nanti dulu. Kita ambil yang straight dulu. Okey, yang ni separuh. Bila separuh, jadi di sini adalah 0.5 cm. Mana cikgu tahu 0.5 cm? Okey, sebab dia separuh. Bila separuh, 1 cm bahagi 2. Awak akan dapat 0.5. So, sebab tu cikgu dapat sini 0.5 cm. Okey, di sini 1 cm. Sini 1 cm. Sini 1 cm. 1 cm, 1
1 cm. Okey, lepas tu awak tengok garisan yang sini. Okey, nampak tak? Nampak tak dia straight daripada hujung ke hujung. Jadi sini kita boleh kira sebagai 1 cm. Okey, untuk yang ini nampak tak? Ujung pergi hujung. Yang ni pun kita kira sebagai 1 cm. Okey, dekat sini separuh, ini pun separuh. Jadi sini 0.5, sini juga 0.5. Okey, yang lain semua adalah 1 cm. Okey. Jadi kita dah boleh dapat dia punya anggaran perimeter. Okey, kita tulis dekat sini anggaran. Okey, berapa kita punya anggaran? Kita tambahkan semua yang kita dah kira tadi. Okey, kita start dengan tak nampaklah. Okey, 1 kita start dengan sini, kita tanda, kita start daripada sini. Okey, jadi 1 tambah 0.5 tambah 0.5. Okey, yang ni tambah 1 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 tambah 0.5. So kita dapat 9.5. Itu kita punya anggaran 9.5 cm. Okey, itu anggaran Sekarang kita akan kira dia punya ukuran sebenar. Okey, kita akan kira dia punya ukuran sebenar. Kita akan pen color lain. Okey, kita ukur ukuran sebenar tu pakai pembaris. Sebab ini adalah polygon. Dia ada sisi yang straight line. Okey, garis lurus. Jadi kita akan pakai pembaris. Okey, so kita ukur satu-satu dulu. Mula dengan sisi tepi ni, kita dapat bacaan dia 2.6. Okey, jadi kita tulis 2.6 cm. Okey, panjang yang sini 2.6. Okey, sini pula berapa? Sini kita dapat 3, 3.1, 3.2. Jadi di bawah ini 3.2 cm. Okey, sini pula untuk yang belah sini kita dapat 3.1. Okey, jadi di sini 3.1 cm. Okey, lepas tu yang sini, okey, sini adalah 1.56. Jadi sini adalah 1.6 cm. Jadi cikgu akan tambahkan semua yang warna coklat ini untuk cikgu dapatkan dia punya nilai sebenar perimeter dia. Okey, nilai sebenar dia. Jadi cikgu akan tambahkan 1.6 tambah 3.1 tambah 3.2 tambah 2.6. So cikgu dapat jawapan dia 10.5. Okey, 10.5 cm. Okay, jawapan cikgu ni lari jauh tau. Kalau awak kira yang dekat buku teks, awak akan dapat nilai sebenar dia lebih hampir dengan anggaran. Awak kena kira ikut buku teks awak. Ukur gambar rajah ikut buku teks awak. Okey, cikgu punya gambar rajah ni adalah buku teks digital. Dia lebih besar dia punya gambar rajah. Okey, nak banding dengan buku teks awak. Buku teks awak kecil sikit. Jadi awak ukur. Cikgu nak nilai sebenar awak adalah ikut buku teks. Cikgu dah ukur ikut buku teks dan cikgu tahu berapa nilai sebenar kalau ikut buku teks tu. Jadi kalau cikgu tengok jawapan awak nanti sama macam cikgu ni, maksudnya awak copy jawapan cikgu bulat-bulat, awak tak kira pun dekat buku teks. Okey, nanti senang je cikgu dapat tangkap awak. So, kira dekat buku teks Okey, so kita dah siap yang dua. Sekarang kita nak nilai ketepatan. Nak nilaikan ketepatan, mula-mula kita kena tahu dia punya beza. Okey, beza ukuran. Kita akan tahu bezanya. Maksudnya 10.5 kena tolak dengan 9.5. Kita akan dapat kat sini 10.5 tolak 9.5 juga dapat 1.0 cm. Okey, daripada beza ini kita akan kira dia punya peratus ralat. Okey, nak kira peratus ralat tadi macam mana? Okey, kita ambil perbezaan 1.0 perkan dengan bacaan sebenar 10.5 darab 100. Okey, darabkan dengan 100. Jadi 1.0 okey bahagi dengan 10.5 darab dengan 100. Cikgu dapat 9.52%. Agak besar. Kejap. Agak besar dia punya ralat. Maksudnya nilai cikgu yang cikgu anggarkan jauh beza dengan nilai sebenar. So 9.52%. Tulis kat situ. Terima kasih. Okey. So dah siap untuk nombor 1A.
Okey, sekarang kita tengok soalan 1B pula. 1B ni dia bentuk dia lebih rawak. Okey, bentuk yang abstrak, dia bukan polygon. Okey, sebab dia tak ada garis lurus. Tapi tak apa, sebenarnya lagi senang pun nak buat B ni sebab kita pakai benang aja kan. Sekarang first macam tadi juga kita akan buat anggaran dengan menggunakan kertas grid ni. Okey, dan dia bagi kat kita kertas grid ni. Okey, 2 kotak sebagai 2 cm. Tengok 2 kotak panjang sisi dan 2 kotak untuk tinggi 2 cm 2 cm. Okey, jadi kita akan pakailah ikut apa yang dia bagi. So kita akan perhatikan 2 kotak sekarang. Okey, sekejap Okey. Okey, so tengok sini garisan yang first. Okey, di sini nampak tak garisan ni? Okey, garisan yang ini dia penuh 2 kotak. Okey, jadi kita akan kira dia sebagai 2 cm. Okey, dan garisan yang ni pula. Okey, dia lalu ngam-ngam 2 kotak. Jadi sini pun 2 cm. Okey, lepas tu kita tengok garisan yang ni. Okey, nampak dia 1 kotak. Dan satu lagi ni dah nak hampir habis kotak yang kedua. So kita boleh declare dia juga untuk 2 cm. Okey, yang ni pun 2 cm. Yang ni pun 2 cm. Okey, kemudian yang ini. Yang ni nampak tak? Dia lalu 1 kotak. Sikit je lebih lepas tu. Okey, 1 kotak sikit je lebih. Maksudnya kita boleh kata dia 1.5. Okey, 1 kotak and then separuh. Jadi 1.5. Tak cukup 2 pun. Dah tak sini. Okey, jadi kita dah dapat dia punya anggaran. Kita dah tandakan 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Yang ni 1.5 cm. Okey, mengikut ukuran 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak, 1 kotak setengah. Okey. Bye-bye. Okey, jadi kita boleh buat anggaran kat sini. Anggaran sama dengan, okey, so kita kira 2, okay, start pada sini cikgu tanda supaya cikgu tak lupa. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1.5. So cikgu dapat kat sini 11.5. Okey, jadi anggaran cikgu adalah 11.5 cm. Okey, macam mana untuk nilai sebenar? Okay, nilai sebenar kita akan ukur pakai benang. Okey, so kita akan pakai benang. Okay, kita letak dekat titik mana kita nak start. Ini kita kena tanda juga ni. Okay, so cikgu pakai pen lain color. Okay, cikgu akan start daripada sini. Okay, daripada situ cikgu akan start untuk ambil panjang dengan menggunakan benang. Okay, so cikgu akan follow titik dia. Okay, macam cikgu cakap tadi, kiraan sebenar cikgu ni nanti akan ada beza dengan kiraan sebenar awak. Okey, sebab saiz gambar rajah kita tak sama. Jadi cikgu dah try ukur pakai benang juga untuk awak punya gambar rajah buku teks. So kalau awak tak buat ukuran sebenar yang sama macam dalam buku teks, cikgu akan tahu. Okey. So jangan ngelat senang aja ya. Semua nak ikut aja, tak nak try buat sendiri. Okey. So sampai sini dan cikgu akan tanda. Okey, cikgu tanda. Cikgu nampak tak tanda kat benang cikgu tu? Tu tanda dia. So, sekarang ni step seterusnya adalah cikgu ambil pembaris. Ambil pembaris. Okey, letakkan hujung benang pada nilai sifar. Nilai sifar. Kemudian tarik benang sampai dekat kawasan cikgu tanda. Okey, so cikgu dapat dia punya ukuran adalah 13.2. Okey, 13.2. Jauh pergi cikgu punya nilai sebenar daripada anggaran. Okey, so nilai sebenar cikgu adalah 13.2 cm. Okey, lepas dah dapat nilai sebenar, awak kirakan dia punya beza ukuran. Okey, beza ukuran. Kira beza ukuran ni maksudnya 13.2 awak akan tolak dengan 11.5. Okey, nilai sebenar tolak anggaran.
Jadi 13.2 tolak 11.5. Awak dapat 1.7. So today 1.7 cm. Ini adalah dia punya beza. Okey, 1.7. Okey, cuba bagi dia masuk frame sikit. Okey, so last sekali kita kira dia punya peratus ralat. Okey, sama dengan ambil beza ukuran 1.7 perkan dengan perkan dengan nilai sebenar 13.2 darabkan dengan 100. Okey, so 1.7 bahagi 13.2 darab 100. Kita dapat 12.8. 8. Oh, besar betul beza dia. Okey. So kalau awak pakai yang buku teks, okey, cikgu bagi tahu je dekat sini hint dia. Kalau awak ukur pakai buku teks punya ukuran, di sini nanti awak akan dapat peratus ralat dia 4.04. Di sini peratus ralat dia adalah 10.57. Okey, itu berdasarkan ukuran cikgu. Jadi awak kena cari nilai sebenar ni ikut buku teks awak dan ikutlah langkah pengiraan seterusnya, gantikan aja nilai sebenar yang awak dah ukur guna buku teks. Okey. So tu je homework awak, tak banyak pun tapi dia lebih kepada teknikal. Okey, dia lebih pada teknikal. Maksudnya tadi mula-mula tadi homework awak adalah awak kena surih apa saja objek di atas kertas graf, dapatkan ketiga-tiga benda ni. Okey, dapatkan dia punya anggaran perimeter, nilai sebenar dan juga peratus ralat. And then awak lengkapkan latih diri 10.1 bit. Okey, so itu sahaja. Kalau ada apa yang tak faham, awak boleh terus tanya pada cikgu secara personal. Dan jangan lupa macam biasa, snap nanti awak punya jawapan and then hantar dekat cikgu punya WhatsApp. Okey, untuk cikgu semak. So itu sahaja untuk kelas kita kali ini. Terima kasih. Okey, akhir kata, suka cikgu nak ingatkan semua student supaya sentiasa menjaga SOP, jaga jarak, pakai mask bila berada di tempat yang ramai orang. Okey, sebab sekarang ni kita pun tahu yang COVID ni dah semakin banyak. Okey, dia dah mencapai nilai yang lebih tinggi daripada yang sebelum ni. So, stay safe, jaga diri sendiri sebab tak ada orang yang akan tolong jaga diri kita selain daripada diri kita sendiri. Okey, belajar, jangan lupa, walaupun tahulah memang korang macam terfikir-fikir akan PKP ke tak lepas ni kan. Akankah akan diteruskan dengan kelas online dan sebagainya. So, benda tu letak tepi dulu, belajar macam biasa. Biarlah pihak kerajaan yang uruskan semuanya. Okey, yang penting kita jaga diri kita sendiri. Okey.